أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب والثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama Selangor Darul Ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati dan merahmati kita. Dan insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita yang tertangguh. Maksud tertangguh itu dulu kita dah baca kitab ni. Kita akan baca balik semula kitab pelajaran tauhid. Jadi kitab yang ada saya bawa cuma 5. Satu saya serah kepada Ustaz Hanif untuk fotokopi. Nanti kuliah kita akan datang ada kitab. Siapa-siapa nak wakaf, betul state tak sampai RM5 dia tuan-tuan. Tapi ilmu ni bukan ilmu RM5 Saya ulang sekali lagi. Foto state ni RM5 je ibu-ibu. Tapi ilmu ni bukan ilmu RM5. Ni ilmu tak ada tolok bandingnya. Tak ada tolok bandingnya. Lebih daripada segala-galanya. Apa yang ibu baca dalam Quran itu, hak inilah dia, tauhid. Jadi jangan kita tak mau mengaji. Wajib kita belajar. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu kerana ianya wajib ke atas tiap-tiap muslim. Apa makna muslim? Muslimin, muslimat. Orang lelaki pun kena mengaji, tak kira tua muda, miskin kaya, tak kira. Juga perempuan, muslimat, wajib belajar. Ilmu yang mana? Ilmu Haji Nurdin, ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Tak boleh tinggal benda tu. La ilaha illallah. Jangan sesekali kita tinggal mengaji ilmu. Bagi siapa yang ada kitab boleh rojok. Kita baca sikit mukadimah beliau. Baik. InsyaAllah kita akan syarah sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimat kalau nak kitab nanti tanya Ustaz Hanif. Tu wajib kita kena pegang kitab. Bukan kata wajib tu apa? Pasal kitab yang kita nak ngaji ni ilmu wajib. Itu maksud dia. Itu maksudnya. Bismillah. Okay, Akram sedia kitab. Ada bawa tak? Jauh dari Meru tak bawa kitab uri kan? Ada orang datang dari Meru ni nak mengaji. Kita kalau rumah betul-betul depannya tak mau mengaji, payah nak kata ini ni. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنعم علينا بنعم جل أن يحصره العدل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من دعا ومجد وصلاة الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذي جاهدوا في سبيل الله ولم يبالوا بتعب ولا كدر. لا إله إلا الله. Ini muqaddimah daripada Al-Habib
iaitu pengarang kitab kita, iaitu Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Satu kitab yang Masya Allah, walaupun ringkas, ya, tetapi cukup padat, ya, cukup padat, Masya Allah, tabarakallah. Kita tengok satu persatu. Sebelum itu, kita tengok basmalah, ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekali kita bahas satu-satu sedikit demi sedikit, ya. Secara ringkas, para alim ulama mengatakan kenapa mereka, para alim ulama yang menulis kitab, ya, memulakan penulisan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sebab. Apa dia kan? Dua sebab. Yang pertama kerana beramal, yang pertama kerana mengikuti Al-Quran yang mulia. Tidak Al-Quranil Azim. Kerana bang, ikut Al-Quran yang mulia bang. Pasal apa bang? Kerana Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Dalam Al-Quran ada 114 surah, ada 30 juzu, ada 6,236 ayat, lebih 1 juta huruf dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asal muasalnya memang Fatihah sehingga An-Nas. Cuma penurunan daripada bila mana terang? Daripada hakikat daripada Allah Ta'ala, kalam Allah yang sedia ada, ya, kepada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara satu. Daripada Baitul Izzah kepada dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihissalam sebagai wahyu kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan beransur-ansur 23 tahun daripada Iqra, bismillah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi asal muasalnya dan akhirnya sebagian besar ulama kata surah Al-Maidah, tentang penyempurnaan agama Islam itu. Tetapi asal muasalnya bang, daripada Fatihah sampai surah An-Nas. Sebab tu para ulama mengatakan bila mana mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mendengar, ya, mendengar apa dah bang? Mendengar Al-Quran daripada Rasulullah SAW, mereka mencatat. Siapa yang mengetuai ataupun pasukan ataupun kita sebut sebagai yang baginda Nabi arahkan untuk mencatat Al-Quran ini, antaranya Sayyidina Zaid bin Thabit, itu ketua dia. Siapa lagi? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa lagi? Sayyidina Muawiyah juga. Itu mereka yang menulis. Jadi satu lebih depa tulis Nabi bagi tahu hak ni di mana. Hingga susunan itu pun wahyu daripada Allah. Susunan pun wahyu daripada Allah. Ada dalil tak? Semua yang Nabi sebutkan itu dalam surah An-Najm ayat 3 hingga ayat 4, Allah beritahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang ibu baca tu, yang ibu baca Quran itu, tu dia kat dalam. Lepas tu kita baca pun, ya, betul tak? Ikut tajwid sifatul huruf makhrajul huruf, kena faham sama makna, kena reti apa pengajaran isi kandungannya. Sebab tu bila ada guru mengajar, kita kena dengar. Betul Haji Nurdin? Tu. Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi begitu. Itu adalah serba sedikit mengenai basmalah daripada sebab yang pertama kerana mengikuti Al-Quran yang mulia. Yang kedua kerana apa? Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kullu amrin lillahi yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ata'u fi riwayah fa huwa ajzam. Yang bermaksud lebih kurang bahasa Melayu, tiap-tiap pekerjaan yang zibalin, yang bermanfaat pada agama, yang tidak dimulai dengannya bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus terpotong. Apa maksud terputus, Akram? Terputus berkat. Terputus apa, Jinuddin? Berkat. Bila tak buat baca bismillah, benda baik, ikut agama kata benda baik, tak buat, tak baca bismillah, maka jadi apa ya ibu? Jadi tak ada berkat. Terputus berkat. Berkat ni apa makna? Apa makna kan? Al-barakah bermakna ziyadatul khair.
bertambah-tambah kebaikan. Umur kita dah lanjut, betul tak? Saya pun umur 42, uban duk ada. Kita kalau kita dah rambut kita dah berusia, badan kita tak berapa larat, contoh. Tapi umur berkat. Macam mana dikata umur berkat? Ya, amalannya banyak. Amalan banyak, kalau tak terima rugi tak? Rugi. Amalannya banyak, Allah terima pula. Ilmunya Masya Allah, dia beramal dengan ilmu, ikhlas pula bang. Kalau tak ikhlas, Allah tak terima bang. Subhanallah. Justru berkat itu penting. Kita nak berkat. Ada orang dia dah lama meninggal dunia, tapi pasal dia ni ada saham. Saya nak tanya, siapa yang mula-mula? Tok Bilal lama kita. Siapa yang ada masa hidup mula-mula masjid ni mula-mula? Tok Bilal kan, betul kan? Antaranya ada haji pun, haji angguk, haji kawan pak mertua saya tu. Haji tu pun angguk. Pasal dia orang lama, kita tahu. Ni pun orang lama. Kita mesti hormat orang lama. Mesti kita, pasal dia orang lama. Jadi depa ni tahu ada ini masjid ni hak mula-mula. Dek kutik dah umur buat begini begitu hak lama. Tapi ada tak di kalangan yang hadir hari ni orang lama yang dah meninggal dunia? Ada tak? Ada. Maksud saya macam ni, dia dah pergi kan, dia telah meninggalkan kita, tapi saham dia ada lagi tak? Saham dia ada lagi, Tok Bilal? Ada. Saham dia ada. Itu nama berkat walau dia telah meninggal dunia. Tu. Sebab tu saya sebut kata, orang yang bijaksana tu mana Akram? Di sana, di alam sana, di alam barzakh, di alam akhirat, di alam masyarakat. Dia bijaksana, dia reti. Bukan bijak sini kat sini ya. Aircon dia, aircon Masjid Mujahidin bukan kaleng-kaleng tau. Dia ada tabung penghawa dingin. Tak percaya pergi pusing ni Akram. Hang pusing ni, kamera ni letak kat situ, tengok. Betul Bilal? Tabung penghawa dingin. Sejuk. Tapi kan Tok Bilal, ibu-ibu, kubur orang yang mendahului kita lagi sejuk dari aircon ni, lagi nyaman. Yaman lain tempat saya belajar, Yaman. Nyaman. Lagi nyaman daripada tempat, lagi besar daripada rumah kita. Banglo berapa besar sini, paling besar. Katalah banglo paling besar, lebih besar daripada Masjid Mujahidin, contoh. Besar lagi kat kubur dia sekarang ni, ibu-ibu. Sebab apa? Hidup dia di dunia berkat, Allah selamat, bagi husnul khatimah di pengakhiran hayat dengan berkat tauhid yang benar. Bang, kalau tauhid tak betul bang, su'ul khatimah, wa iyazbillah. Jangan main-main, kena mengaji. Baik. Itu sebab yang kedua, ringkas. Ya. Baik. Alhamdulillahil wahidil ahad. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu secara ringkas. Yang kedua, ya, daripada hadis tadi ada terbit 5 hukum yang berbeza. Ya bang, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1, baca Bismillah jadi wajib. Wajib bila baca Fatihah. Fatihah bila ketika di dalam solat, yakni menjadi rukun di dalam solat. Betul tak? Termasuk basmalah, termasuk di dalam surah Al-Fatihah yang digelar apa dia Akram? As-sab'u mazani, 7 ayat yang diulang-ulang, termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang mengenai itu tersebut. Itu yang pertama. Hukum yang kedua apa dia? Yaitu sunat. Sunat tu kira lagu mana? Sunat itu takrif dia apa Akram? Buat dapat pahala. Tinggal apa dia? Apa yang giling? Jangan buat malu Meru Orang Meru alim-alim, fakir-fakir. Orang Damansara pun ya juga. Masya-Allah. Sini ada tok guru tahu. Ada orang yang alim sini, kita jangan pandang sebelah mata Damansara.
Dan antara orang paling alim di Malaysia juga, Masya Allah. Kena cari ya. Ada ya. Masya Allah. Apa dia kata? Apa benda tak dengar. Sunat buat dapat pahala, tinggal tinggal tidak mendapat. Silap tu Haji Nordin, dia buat syaratnya kita tahu kosong, tak dapat apa-apa. Salah. Dalam kitab disebut, kitab Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya, kitab Sifat 20 disebut, dan banyak kitab-kitab lain, sunat buat dapat pahala Tok Bilal, tinggal tidak mendapat seksa dan dosa. Tu baru betul. Kalau tak dapat apa-apa, makna telur lah. Zero, telur, tak dapat apa-apa. Salah. Pasal apa kita kata salah bang? Bulan puasa, sunat, kita di Masjid Mujahidin ni ada sejarah lama tau. Saya baca ni Tok Bilal baca bab iktikaf, baca secara detail. Kita baca masa bulan Ramadan itu hari 2015 lah. Dah 6-7 tahun. Duk ingat lagi tak? Tapi mereka duk rakam ada lagi. Pak mertua saya arwah yang rakam. Adalah saham dia tu. So tuan-tuan nak kena ada saham. Bukan saya sebut pasal dia pak mertua saya, bukan. Kita kena ada saham tu Haji Nordin. Kena ada saham akhirat kita. Apa benda kita buat untuk agama. Betul ya Akram? Kena ada, kita kena ada peranan dalam agama. Jangan kita tak ada. Setiap orang dia berjuang dalam medan masing-masing menuju kepada Allah yang satu. Bagaimana nak memajukan agama. Maksud memaju tu nak tolong agama Allah. Betul tak bang? Mesti ada. 10 sen pun kita beri, setitik peluh pun kita keluar, titisan darah kita pun keluar bang. Demi namakan Masjid Mujahidin. Betul tak? Jangan, bukan kaleng-kaleng masjid ni, Mujahidin. Jangan nama saja, kita kena betul-betul kata. Apa orang putih kata Haji Nordin? Kita kena dengan nama tu kan, kita junjung sungguh lah. Orang kita ni nama Masjid Mujahidin, dia depan sekali nak berjuang di jalan Allah. Bukan hak belakang sekali. Macam mana kalau dia belakang sekali, kalau iman di dadanya menipih macam kulit bawah. Nampak di situ. Kalau iman dia kuat, dia depan sekali. Nak dapat iman kuat macam mana? Kena mengaji dah Tok Bilal. Mestilah kena mengaji. Pasal kita pernah jumpa 2 hari lepas, dia mengaku kata dia gini. Kami Bani Tauhid, dia kata. Tapi bila saya tanya mengaji Tauhid dekat mana? Ada kitab tak Pak Bilal? Saya tanya Tok Bilal, saya tanya. Tak ada kitab, dia kata. Macam tuan-tuan pun tak ada kitab, kurang-kurang dengar juga kan? Tak ada masalah lah. Hak ni tak ada kitab. Tanya mengaji dengan siapa? Mengaji pak saya mengaji Pak awak mengaji dengan siapa? Ni saya tanya betul-betul. Bukan bohong-bohong, bukan rekaan dialog drama swasta TV1, bukan. Saya tanya. Dia kata pak saya mengaji dengan guru guru dia dah meninggal. Kita tahu guru kita siapa? Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Muhammad Suhaim, guru di pondok kita. Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syakiri. Kita tu guru tu antara banyak lagi. Jadi bila dia tak beritahu siapa guru dia, kitab pun tak ada tu. Bila lagu mana? Boleh faham kan? Hang usah tipu orang no. Tipu orang tak boleh lah. Tu. Pasal apa? Tak ada hijab di sisi Allah, betul lah. Macam ni kan, kita tengok tak nak mengaji tak apalah, dia baca Quran ke apa ke, kan. Tapi rugilah. Pasal benda ni benda wajib. Baik. Jadi bila dia faham benda tu, oh tidak, kita kena mengaji tauhid sebab dia wajib. Sunat kita bahas tadi, buat dapat pahala, tinggal tidak mendapat dosa maupun seksa. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang mulia, baru kita tahu nilainya. Apa nilainya bang? Pahala puasa, pahala sunat pada bulan Ramadan bukankah ditingkatkan kepada wajib bang? Betul tak? Pahala sunat masa Ramadan ditingkatkan kepada wajib bang? Ya. Saya ingat tak ada siapa yang akan sanggah benda ni, betul? Itu sudah maklum kita. Kerana bang,
di luar bulan Ramadan, dalam pengajian usul fikih disebutkan sunat dengan wajib, sunat dengan wajib di luar bulan Ramadan 70 kali sunat baru satu level dengan wajib. Jadi bila bulan puasa, sunat itu dijadi wajib pahala dan wajib digandakan 70 kali ganda. Betul tak persamaan serentak matematik kita? Ini kita belajar matematik sikit. Ibu-ibu rugi tak mengaji. Saya pesan 2 kali dah. Kalau 3 kali saya tak pesan dah. Ikutlah nak mengaji ke tak nak mengaji. Baik. Kembali. Mengaji maksud saya mengaji kitab. Jangan salah faham pula. Tapi ustaz bagi mengaji lah. Itu bukan mengaji, itu lain. Alhamdulillahil wahidil ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Segala puji bagi Allah Taala. Jadi sunat. Yang ketiga harus macam mana? Harus buat sesuatu itu baca bismillah, dia harus saja. Contoh, memindahkan barang ni, air ni ke sini Tok Bilal. Apa hukum dia? Harus saja. So baca bismillah dapat pahala zikir sahaja. Tapi perbuatan itu harus. Air gau ni saya letak sini ke, saya letak kat sini ke, ikutlah. Tapi hukum dia harus. Kalau dah baca bismillah dapat pahala zikir saja, bukan pahala sunat ke apa, tidak. Yang keempat apa dia? Makruh. Apa makna makruh, Akram? Buat tak dapat dosa, tinggal mendapat pahala. Namun kalau dilakukan berulang-ulang kali menjadi apa, Tok Bilal? Dosa. Boleh faham? Makruh buat tak dapat dosa, tinggal mendapat pahala. Kalau buat ulang-ulang kali jadi apa? Jadi dosa. Jadi orang takwa, orang mujahidin ni mesti takwa. Kan? Dia nak korban nyawa ni di jalan Allah Ta'ala, mesti ada takwa. Orang takwa ni, dia benda makruh pun dia tak buat. Boleh faham Makruh pun tak boleh buat. Kalau kita mengaji ni, makruh dia ada dua. Makruh zati dan makruh aradi. Makruh zati ni apa contoh? Benda hak pada dirinya tu makruh. Cabut uban. Haji Nurdin dan saya, kita ada uban. Banyak tak banyak, sendiri kira. Cabut uban. Plup, plup, plup. Cabut uban. Plup, 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 plup. Apa hukum dia? Makruh secara zat. Uban banyak ni, cabutlah. Makruh. Kerana apa makruh? Uban ni cahaya orang beriman. Akram, hang pun 20 lebih kan? Tak ada uban lagi. Tahu tak? Cahaya orang beriman, itulah. Siapa mula-mula dapat uban? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mula-mula tengok ni Tok Bilal. Dia tengok cermin, tengok dia. Tu. Ini sebut kawan Pak Mentua saya. Ni kita kena hormatlah dia. Dia baik-baik ni. Orang baik-baik datang masjid. Betul tak? Tak, ni saya cerita bukan nak cakap ke orang ni, cerita betul. Apa dia cerita betul dia? Mula-mula dapat uban siapa? Nabi Ibrahim yang melihat pada cermin, tanya pada Allah, apa ni? Maka apakah ini wahai Tuhanku? Ini adalah sya'ur abyad, gambut putih. Dan gambut putih ini cahaya orang beriman. Maka Nabi Ibrahim kata, ya Allah, tambahkanlah aku cahaya orang beriman. Kita jangan minta benda ni. Nampak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Ibrahim yang apa, antara sunnah Nabi Ibrahim kerat kuku, apa lagi berkhitan, itu masya-Allah. Umur 80 tahun. Tu la ilaha illallah. Orang dulu-dulu kalau meninggal Haji, orang dulu kan, zaman dulu nabi-nabi dulu kalau meninggal umur 200 tahun kira muda lagi tak? Bila Tok Bilal dia meninggal? Bukan Tok Bilal ni, Tok Bilal dulu zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi Ibrahim. Bila dia meninggal? Umur berapa? 200 tahun. Alah, siannya muda lagi. Muda lagi, 200 tahun meninggal. Tu. Jadi kalau kita ada masa ibu-ibu 200 tahun, banyak benda kita boleh buat lah. Baca Quran dan sebagainya, memang banyak. Tapi mengaji kita tak boleh tunggu-tunggu. Kita wajib belajar. Sebab apa ya? Apa nama Haji Nurdin? Orang tak mengaji fardu ain, tak lepas fardu ain, masih tak lulus fardu ain, dia dosa dia sedia-sedia. Apa maksud dosa sedia-sedia?
Dosa dia terus menerus. Apa maksud terus menerus? Continuously. Never ends. Bila dia berhenti? Bila dia mula belajar. Bila dia duduk, dia belajar, dia berhenti, dia duduk. Baru dia berhenti. Dan bila betul-betul berhenti? Bila dia dah menguasai, dia telah lulus ilmu fardu ain. Tauhid takat mana dia kena reti, fiqh takat mana, ibadat dia kena reti, apa lagi? Tasawuf takat mana dia kena reti. Itu untuk bila nak? Baru dia berhenti. For those yang belum lagi, so we need to learn. Ya, we need to learn. Mesti, ya, ilmu ni dia takkan datang pada orang sombong. Betul tak bilang? Memang takkan. Apa perumpamaan dia? Ilmu ni ibarat daripada tebing yang tinggi, air terjun kan? Air dia turun bawah ke naik atas? Saya bukan sebut yang sembah ke atas tu. Ambil baldi, kalau orang loya buruk, dia akan banyak dia. Ustaz, kita sembah ke atas tu, kiau atas. Bukan begitu. Ini orang bodoh sombong dia memang macam tu. Sebab tu perpatah Melayu ni dia betul-betul kena. Dah bodoh sombong pula tu. Kan? Kalau pandai sombong tu, saya tak kata baguslah. Pun tak bagus juga pasal ada sombong tu. Dia tak boleh sombong sebenarnya. Kenapa? Sebab dia reti. Dia kena tahu hak ni. Contoh, saya nak bagi contoh. Orang lelaki yang kena salisul baul. Apa salisul baul tu? Dia kencing tak tus. Dia boleh niat macam mana Tok Bilal? Tak nak tanya Tok Bilal. Akram, macam mana dia nak diam? Dia ni kencing tak tus. Meleleh air kencing dia. Kadang-kadang ibu-ibu mungkin suami-suami ada masalah macam tu kan? Dia nak niat macam mana? Kalau dia niat nawaitu raf'al hadath, sah tak? Saya nak tanya, siapa boleh jawab? Sila, abang boleh jawab, kita bagi hadiah. Kita bagi kek sebiji hadiah. Kalau dia bang ada sakit kencing tak tus kan? Air kencing tu terkeluar. Dia niat raf'al hadath, angkat hadath. Sah ke tak dia niat bang? Fardu ain ke tak? Fardu ain bang, sebab tu abang datang sini. Saya nampak abang ada satu tadi. Kita sana tadi siapa? Allah pilih bang, ni Allah pilih. Kalau kita tak tahu, kita kena mengaji. Akram, sah ke tak sah? Haji Nudin, tak sah. Kita kena tilik ukur baju pada badan kita sendiri. Minta maaf Haji Nudin, ini semua meliputi semua. Tak ada tuju siapa-siapa Datuk Bilal, tak ada tuju siapa-siapa. Kalau kita umur sekian, kita 60, 70, 80, atau kita 30, 40 tak reti lagi benda ni, makna kita tak lepas lagi fardu ain. Banyak benda kita tak tahu. Pasal kalau kena benda tu, kena apa? Salisul baul wa iyazubillah. Nak macam mana? Kita minta jauh lah no. Selalu kena kat lelaki benda ni. Sah tak? Tak sah. Berapa minit ni? 5 minit. Penting tak Tok Bilal fardu ain? Sebab tu kita jangan anti majlis ilmu. Apa contoh majlis anti majlis ilmu? Tengah orang mengajar dia buat benda lain. Betul tak Tok Bilal? Saya cakap salah. Kalau salah betulkan. Kita kena hormat orang tua, kita kena hormat, wajib kita kena hormat. Tetapi kena ingat, wajib juga menghormati ilmu yang disampaikan, khususnya ilmu fardu ain. Tak kira dia budak ataupun dia orang tua. Mereka kata ustaz ni muda lagi, daripada jauh nampak macam tua pakai sarban. Dia bukan kira tua, kira muda, dia kira ilmu. Faham Akram? Dia bukan kira macam tu je. Kalau dia ilmu, kita hormat dia walau dia budak kecil. Sebab dalam kita mengaji kitab, orang yang layak digelar syekh. Siapa yang layak digelar syekh bang? Asy-syekh, apa maksud syekh? Ahlul fadl walau kana saghiran bang. Maksud bahasa Melayu, seorang ahli berkeutamaan. Dia menguasai pelbagai disiplin ilmu walau dia kecil lagi bang. Kalau dia kecil, dia alim, kita kena hormat. Dan kita kalau orang tua, ya kita hormat dia pasal dia tua. Betul tak? Begitu kita punya pertimbangan, mizan itu. Kembali harus tadi makruh selesai. Makruh ada tadi cabut uban, dan yang kedua ya makan bawang, itu makruh aradi. Makan bawang makanlah, tapi bawa masa semayang jadi makruh. Sebab mengganggu jemaah
dan mengganggu malaikat yang dekat dengan kita. Alhamdulillah, hari ini masjid kita dah dekat-dekat sikit. Hari itu jauh sangat, saya dah tegur dah. Sultan Selangor dah bagi kita izin. Jangan kita buat kurang daripada apa yang diberi izin. Tu. Yang kelima, hukum dia haram. Haram baca bismillah macam mana ya Haji Nordin? Iaitu haram ketika buat maksiat, wa iyazubillah. Kalau orang buat maksiat minum arak, togok, contoh dia togok arak baca bismillah, apa hukum dia haram? Hukum dia haram, dan haram dia ada 2-3 haram. Haram dia yang pertama iaitu haram pada perbuatan, haram yang kedua haram pada baca bismillah ketika minum arak. Yang ketiga haram dia macam mana ya? Iaitu haram dia baca bismillah ketika minum arak, niat nak hina Allah, niat nak hina agama Allah, itu boleh jadi murtad bang, boleh jadi kafir, wa iyazubillah. Penting tak mengaji Haji Nordin? Penting. Kalau tak mengaji, rugi tak kita? Rugi. Selagi mana kita hidup, kita niat nak mengaji tak? Niat. InsyaAllah ada 2-3 minit lagi, itu lebih kurang. Dan syarah secara ringkas, Bismillahirrahmanirrahim ini dia perlindungan dari 4 penjuru untuk Bilal. Bismillahirrahmanirrahim ini cukup perlindungan dari 4 penjuru. 1 depan, kanan, kiri dan belakang nanti. Kenapa tak daripada atas? Perlindungan daripada siapa? Syaitanir rajim. Kenapa tak daripada atas? Rahmat Allah, pengampunan Allah, kelebihan Allah nak bagi daripada atas. Bukan maksud Allah tu di atas, Allah tu tidak bertempat, maksudnya daripada atas. Kenapa tak daripada bawah? Kerana iblis syaitan tidak akan sesekali tunduk di bawah tapak kaki anak cucu Nabi Adam AS. Tak daripada bawah. Kenapa depan? Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia ada mai, tak boleh mai kerana sudah dilindung oleh Allah. Berapa minit lagi untuk Bilal? 2 minit. Jadi itu sekadarnya syarah Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini. Saya dah beri kitab pada Ustaz Hanif. Nanti tanyalah Ustaz Hanif ke, siapa nak wakaf, bagi duit kat dia. Jangan kita tunggu. Mana kitab tu? Bagi. Fastabiqul khairat. Lomba-lomba kita nak buat baik. Setakat fotostat RM5, saya ingat tak mahal lah. Tuan-tuan 5 juta, 50 juta ada dalam bank, tak ada masalah. Setakat RM5 tak ada masalah. Tapi kitab ni kan bukan level RM5. Kitab ni lebih besar daripada dunia dan segala isi dia. Ada dalil tak? Kitab inilah kita belajar, ia tauhid. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat kita. Iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ahlan wa sahlan Datuk. Ahlan wa sahlan. Lama tak jumpa, panjang umur kita. Tu. Ilmu ni wajib kita belajar. Wajib kita belajar. Dalilnya surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran yang dibaca tu, cuba cek surah Muhammad ayat 19. Ada tak ayat ini? Tu. Ya, insya-Allah panjang umur kita bertemu lagi ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab wajib kita pelajari. Jangan kita sia-siakan waktu kita ya. Kerana umur kita tak tahu bila, betul tak? Ni kawan-kawan pak mertua saya, moga-moga dia dapat husnul khatimah belakang semua. Jadi dia dah pergi, kita tak tahu bila kita pergi. Betul tak Tuan Bilal? Yang buka pintu masjid kita tu dulu dia pagi-pagi kan? Tu Nazir tu ada dulu, kita punya tu dulu saksi. Jadi saksi. Saya menantu Haji Hazeldin. Tu saksi belakang. Jadi kita nak mati dalam husnul khatimah. Khidmat dekat masjid, khidmat dekat surau, khidmat pada ahli agama. Jangan benci pada ahli agama, jangan benci kepada majlis ilmu, jangan jadi jangan jadi musuh kepada agama. Jadi orang yang nak kepada agama, majukan agama, ada peranan di dalam agama. InsyaAllah boleh bang ya? InsyaAllah kuliah kita pada hari Ahad minggu pertama setiap bulan dengan izin Allah. Jumpa tahun depan InsyaAllah panjang umur tahun depan kita jumpa lah. Tahun depan kita jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونور الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الهداية والعناية والاستقامة. اللهم ارزقنا إخلاص وجمال الرضا في جميع الأحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعالى فتوح العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالحسن الخاتمة بالخير والعفو والعافية ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Minta maaf salah silap, panjang umur bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.